Jadi untuk bercakap dan juga mengulas sedikit berkaitan dengan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan Pelan Pemulihan Negara, di talian menerusi Skype pada ketika ini adalah Datuk Dr. Zainal Arifin Orma. Datuk Zainal adalah Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada apa yang diumumkan dan juga diperjelaskan oleh Perdana Menteri, exit strategi ataupun strategi yang melihat kepada Pelan Pemulihan Negara fasa 1, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat, mungkin sedikit pandangan daripada seorang pakar kesihatan awam, Datuk. Ya, terlebih dahulu saya kata kita mengucapkan tahniah lah kepada kerajaan kerana kita dah dapat satu plan strategi ataupun exit strategi yang agak jelas. Jadi mudah untuk dipahami. Dan yang kedua adalah mudah untuk kita sama-sama rakyat macam mana kita untuk mencapaikan. Dan saya kata indikator-indikator yang telah ditentukan tadi dan fasa-fasa yang telah digariskan tadi, saya rasa insya-Allah adalah salah satu indikator yang baik dan mudah dicapai. Dan saya rasa dengan kerjasama semua orang kita boleh melakukannya. Datuk, daripada kita melihat kepada peralihan fasa 1, fasa kedua, fasa ketiga dan fasa 4, ia berdasarkan nilai ambang ataupun indikator yang disebutkan oleh Perdana Menteri, itu berdasarkan purata kes harian COVID-19 dan juga berkaitan dengan ketahanan sistem kesihatan, melihat kepada penggunaan katil di ward ICU dan juga sudah tentu melihat kepada kadar vaksinasi ataupun di bawah program imunisasi COVID-19 PICK. Dan berdasarkan situasi semasa, bagaimana Datuk melihat kepada peralihan itu antara fasa 1 ke fasa 2 dan berikutnya mampu dicapai dalam mana melihat kepada Pelan Pemulihan Negara yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi? Ya, terlebih dahulu saya rasa inilah salah satu cara yang baik kita menggunakan data dan sains. Yang kedua kita kena ingat ini yang paling penting kan saya rasa kami daripada pihak pakar-pakar dan pihak luar selalu memberitahu kepada pihak kerajaan supaya kita mesti menggunakan satu baseline. Ya, misalnya kita gunakan data harian, betul kita boleh 5,000, 4,000, 2,000, tetapi kita mesti ada baseline yang sama seperti masa kita KP1 ya. Contohnya yang mesti ada baseline lah bilangan ujian dan juga polisi ujian ya. Kerana kita lihat pun dalam masa lepas, jika kita lakukan ujian banyak, kes akan banyak. Bila kita tengok kes turun, sebenarnya ialah ujian yang turun. Jadi inilah satu ketidaktentuan yang boleh diragui oleh masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya kita harap supaya pihak kerajaan menubuhkan satu jawatankuasa khususlah daripada pakar-pakar di dalam dan di luar kementerian supaya kita sama-sama tengok data supaya betul-betul valid, sahih. Ya. Dan daripada itu kita akan tumpukan kita mestikan tumpukan pada masa inilah dua sektor yang utama. Satu sektor industri dan kedua adalah sektor sosial seperti pendidikan yang sangat besar dan sangat penting. Jadi bila kita telah faham di manakah taburan data yang sebenarnya dan kita fokuskan kepada dua sektor yang berkenaan pada masa ini, saya rasa kita boleh keluar dengan cepat. Jadi kita ada target lah. Dan pada masa yang sama juga kita mesti targetkan vaksin tu mungkin dalam masa 1 bulan, 2 bulan ni kita mencapai 30 atau 40% dan kita tidak perlu tunggu sehingga ujung Oktober ataupun awal November untuk mencapai 50 hingga 60%. Ya saya. Datuk, berdasarkan data dan juga sains melihat kepada situasi semasa dan apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, 10% populasi negara sudah pun menerima ataupun mendapat vaksin sekurang-kurangnya bagi 1 dos, dan kalau diikutkan daripada perbezaan pada permulaan program imunisasi COVID-19 daripada 5,000, 6,000 ataupun 8,000 dos pemberian dos bagi sehari meningkat kepada 80,000 dan semalam mencatatkan paling tinggi lebih pada 190,000 berdasarkan keadaan semasa dengan jaminan yang diberikan kerajaan dengan peningkatan bekalan vaksin lebih 16 juta dalam masa yang terdekat ini. Bagaimana Datuk melihat kepada mampukah kita boleh mencapai imuniti kelompok lebih awal daripada apa yang kita sasarkan? Ya, sekarang ni sebenarnya bergantung kepada supply ya dan strategi supply lah. Pertama kita mesti ada jumlah yang cukup untuk mencapai 60% misalnya, ataupun jika tidak cukup untuk 2 dos kita spread it out untuk first dose dulu ya.
Kemudian saya rasa dalam banyak-banyak pengalaman kami di lapangan sehingga kini sebenarnya kita boleh mobilize semua apa yang ada ya, resources sumber-sumber di dalam negara, di dalam lapangan untuk kita boleh mencapai sehingga 300 atau 400 ribu dosis ataupun suntikan setiap hari ya. Dengan saya rasa bila kita telah mula melakukan perkara-perkara yang unconventional, kita ada mobile, kita outreach, kita ada mega PPV, kita ada menggunakan universiti, pihak swasta dan sebagainya. Kerana itu kita lihat peningkatan liputan dan insyaAllah sebenarnya kalau kita katalah kita nak capai dalam masa 3 bulan ini mencapai 50 hingga 60%. Sekiranya kita mempunyai supply, saya rasa rakyat akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapaikan dos liputan tersebut. Ya saya. Datuk, melihat kepada kita melalui fasa PKP dan juga episod pandemik COVID-19 ini lebih pada setahun lebih kita melalui pandemik COVID-19 ini. Apa mungkin tumpuan yang mungkin kita terlepas pandang dalam mana kita mencari iktibar pandemik? Sudah tentu kita ingin memastikan pelan pemulihan negara yang digariskan daripada bulan Jun sehinggalah Disember merangkumi 4 fasa ini kalilah kita benar-benar boleh mengalahkan pandemik COVID-19 ini dengan memastikan keempat-empat fasa ini dapat dijayakan dengan baiknya. Ya, saya rasa daripada ini kita secara jujurlah kita katakan ya, kita telah mengalami pelajaran-pelajaran yang lepas. Pertama, kita dapati bahawa pihak kerajaan tidak begitu mendengar pendapat daripada luar daripada kerajaan atau luar daripada kementerian ya. Kerana itu melakukan tindakan-tindakan yang agak tidak sesuai semasa PRN, semasa pembukaan sektor besar-besaran dan semasa pembukaan sektor pendidikan yang secara besar-besaran. Jadi itu saya rasa itu beberapa perkara yang telah diramalkan oleh pakar-pakar akan berlaku. Dan yang kedua adalah saya rasakan penglibatan di luar daripada kerajaan itu masih lagi kurang, tapi alhamdulillah telah meningkat ya, dengan ada swasta, fasiliti swasta, universiti dan sebagainya dan juga komuniti. Saya rasa ini kita akan capai. Dan yang paling penting yang untuk kita betul-betul mencapai dalam fasa ini adalah penguatkuasaan dan pemantauan. Kita tahu berlaku kelonggaran ataupun ketidakpatuhan SOP yang ketat. Kan itu kita berlaku kluster hari raya, kluster industri, kluster macam-macam kerana pihak-pihak yang terlibat tidak mematuhi dan memang mereka tidak patuhlah. Dan kedua adalah pihak penguatkuasa dan pemantauan itu tidak begitu ketat kerana ada kelonggaran. Dan saya rasa untuk kita mencapai keluar daripada PKP sebelum hujung tahun ini, saya rasa kita mesti pastikan kelompok-kelompok, kluster-kluster ataupun tempat-tempat tertentu mesti kita pantau dan kuasakan SOP dengan begitu ketat sekali. Ya saya. Datuk, melihat kepada pelan pemulihan negara yang diumumkan sebentar tadi oleh Perdana Menteri, ini bukan sahaja tugas dan juga tanggungjawab peranan yang perlu dimainkan oleh kerajaan atau pihak pemerintah semata-mata. Ini sudah tentu melihat kepada keterangkuman pelibatan oleh semua pihak pada waktu ini untuk memastikan pelan ini berjaya. Mungkin daripada seorang pakar kesihatan awam mungkin boleh beri sedikit pandangan bagaimana masyarakat, komuniti, semua pihak perlu berganding bahu dan juga perlu memberi tumpuan secara khusus dan juga secara bersama-sama dalam memastikan pelan pemulihan negara ini dapat dijayakan dengan sebaik-baiknya. Ya betul. Ini pengalaman kami di lapangan dalam tempoh sebulan 2 yang lalu ya. Kita memang harap komuniti yang akan bergerak ya dan katakan bukan saja mengamalkan, yang mengamal itu mesti tetapi juga untuk melihat kumpulan-kumpulan lain supaya mereka juga mematuhi. Contoh jika untuk vaksin, maka kita kena gerakkan komuniti supaya membawa semua rakan mereka, keluarga mereka untuk mendapatkan vaksin. Kemudian jika ada untuk katakan pengesanan contact case yang pakai gelang merah, kuarantin dan sebagainya, kita mesti dalam pihak komuniti mesti memantau dan melaporkan dan juga memastikan mereka berada di dalam kawasan tertentu. Begitu juga dengan sekarang kita tengok mungkin pengurusan aktiviti sosial, sekolah, pasar malam dan sebagainya. Jadi sekarang ni mesti rakyat sepenuhnya 100% mengamalkan dan juga 100% untuk mengajak masyarakat untuk kita menjalankan ataupun melaksanakan pemantauan terhadap PKP ini.
Ya saya. Datuk, mungkin yang terakhir sekali turut dinyatakan oleh Perdana Menteri dalam ucapannya sebentar tadi adalah melihat kepada perkembangan terbaru program vaksinasi. Saya merujuk kepada Kenyataan Kesihatan Malaysia KKM yang mana meluluskan penggunaan 2 lagi vaksin iaitu Johnson Johnson dan juga CanSino, dan sudah tentu satu lagi kabar gembira kita melihat kepada kelulusan penggunaan kecemasan yang diberikan khususnya bagi vaksin Pfizer untuk golongan yang berumur 12 tahun ke atas. Pada pandangan Datuk, bagaimana melihat kepada ketiga-tiga perkembangan baharu ini boleh dijadikan ataupun boleh dianggap sebagai game changer kepada pelan ataupun program imunisasi yang sedang berjalan pada ketika ini? Ya, itu orang kata memang sangat betul dan tepatlah, kerana pertama kita nak memberi vaksinasi seramai mungkin, lebih daripada 80%. Jadi dengan adanya pertambahan vaksin ini dan juga satu dos selagi penting, jadi mereka tak perlu berulang, jadi boleh mencapai lebih cepat. Yang kedua adalah golongan 12 tahun ke atas, iaitu kanak-kanak sekolah yang merupakan satu golongan yang terbesar di dalam komuniti dan mereka sangat penting. Jadi bila kita memberi, sebenarnya mudah bila kita nak beri esok dengan adanya dos-dos yang dibenarkan, jadi kita boleh mencapai keseluruhannya sebagai total protection untuk negara kita. Yes, dan saya rasakan dengan ini kerajaan kena strategi itu kena, yang mendaftar, yang walk-in boleh, di sekolah boleh dan sebagainya. Jadi semua berjalan serentak, insya-Allah kita boleh capai. Boleh capai, ya saya. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Datuk Dr. Zainal adalah Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia yang mana melihat kepada memberi sedikit pandangan pasca perutusan khas Perdana Menteri berkaitan dengan pelan pemulihan negara. Baik.